Tak ada siapa nak buka gerai tepi jalan tu kecuali dia ada sangkaan yang kuat bahawa dia buka kedai atau buka gerai, orang akan datang beli. Itu sebab orang tak buka gerai tengah hutan. Tak, sangkaan kuat, tak ada siapa pergi beli semua. Ini biasa kita faham dengan mudah. Yang kedua, contoh dia buat ke sini ialah petani. Orang bercucuk tanam dengan sangkaan kuat dia akan dapat hasil. Begitu juga dengan pengembala yang dia bawa contoh ni, contoh zaman beliau Sultan Muhammad Izzuddin bin Salam. Siapa ada unta, siapa ada keldai ya untuk disewa. Jadi kenapa dia pergi bawa unta dan keldai ni ke pekan? Kerana apa? Dia yakin bawa ke pekan tu nanti akan ada orang nak sewa. Itu sangkaan kuat dia pun tak pasti. Begitu juga dengan pemerintah yang disebut semua contoh, wal muluku yujanniduna al ajnad wa yuqassimuna al bilad bina'an ala annahum bidzalika yantasirun. Pemerintah dia menyusun bala tentera dia dan dia menjaga sempadan negara dia. Dia susun bala tentera untuk jaga sempadan dengan sangkaan kuat dia. Dengan demikian negara dia dapat terjaga daripada serangan musuh. Kemudian kita baca terus lagi, wa kadzalika ya'khudhu al-ajnadul hadara wal aslihata 'ala dhanni annahum yaghlibuna wa yaslamun. Begitu juga tentera-tentera itu sendiri. Tentera itu sendiri dia mengambil langkah-langkah berhati-hati. Siapa bekas tentera kat sini? Kita tentu dah ada pengalaman banyak yang diajar oleh tentera dalam bentuk disiplin yang ketat. Semuanya adalah sebab sama ada untuk menjaga nyawa sendiri kalau bertemu musuh, atau sebab untuk menang dan sebagainya. Wasyufa'a yashfa'una ala dhannin annahum yushfa'una. Syufa'a ni satu hukum zaman dulu biasa, zaman sekarang pun masih digunakan. Contoh mudah dia adalah kalau kita ada tanah tapi tanah tu belah belakang, tak ada jalan. Nak jalan kena masuk tanah orang, ya. Jadi orang yang di depan ni dia berkongsi hak dengan kita ni, itulah hak jalan. Dia kena bagi juga pada kita. Jadi kita dengan dia kongsi jalan tu. Jadi berkongsian itu adalah satu bentuk syafa'ah. Jadi kalau katakan orang depan kita ni, tanah depan tu, dia nak jual tanah tu, orang yang paling berhak, yang paling utama untuk dia offer tanah tu ialah kita lah, sebab kita duduk belakang dia kan. Sebab ada kemungkinan kita termudarat kalau dia jual kepada orang yang bahasa mudah tak erti bahasa apa-apa kan, suka dia tutup jalan tu, mana tahu. Tapi dia offer kat kita. Kalau kita tak mampu nak beli, tak apalah, barulah dia boleh offer tanah tu kepada orang. Itu dalam hukum syufa'ah. Jadi dia buat macam tu dan kita pun sanggup berkongsi macam tu. Sebab apa? Sebab kita menjangkakan dapat maslahah yang sama juga, ya. Kita jaga dia, dia jaga kita, sama-sama jaga maslahah. Wal ulama yashtagiluna bil ulumi ala dhann annahum yanjahuna wa yatamayyazun. Itu juga ulama dan juga mujtahid, an-naziruna fil adillati wal mujtahidun. Para ulama dulu, ya, menghabiskan masa dia meneliti, mengkaji perbahasan ilmu dan sebagainya dengan zon bahawa dia akan mencapai pengetahuan tertentu dengan lebih jelas dan lebih tepat. Begitu juga wal marda, orang sakit ambil rawatan kerana dia mengharapkan kesembuhan walaupun tak pasti 100%. Orang kata usaha kan. Wa ma'zam hadhihi az-zunun sadiqun muwafiqun ghairu mukhalifin wala kadhibin. Kebanyakan zon apa tadi? Sangkaan kuat. Kalau yakin itu kira 100%, ya. Zon ni sangkaan kuat. Kita boleh kata kalau nak pakai percentage boleh juga 51% sampailah 99% itu zon, ya. Jadi zon ni pun ada yang zon kuat hampir-hampir yakin, ada zon yang dia lebih sikit daripada syak, dia kuat sikit lah.
macam tu pun ada martabat dia, ada kesan dia ya. Nanti kita macam blank lagi kan, mesti faham dah tu, tapi apa contoh kita pergi kejap lagi ya. Orang yang sakit juga mendapatkan rawatan dengan harapan mereka akan sembuh ya. Dan kebanyakan zon ini adalah benar berlaku. Kenapa? Kebiasaannya begitu. Artinya di sini kemungkinan juga tak menjadi. Orang meniaga tepi jalan, kebiasaannya ada orang berhenti, tapi janganlah kita terkejut tiba-tiba tak ada siapa berhenti kan. Jarang berlaku, tapi boleh berlaku ya. Oleh sebab itu fala yajuzu ta'til hadhihi al-masalih al-ghalibah al-wuqu' khawfan min nuburin wa kadhib az-zunun wa la yaf'alu dhalika illa al-jahilun. Maka tidak harus mengendalikan maslahah-maslahah yang hampir pasti berlaku ini hanya kerana bimbangkan kes-kes terpencil dan tidak kuat sangkaan berlakunya. Kemudian Imam Sultanul Ulama disambung lagi hujung itu, tidaklah yang berbuat demikian kecuali orang yang jahil. Okey, sekarang ni kita masuk contoh ya. Itu segi teori dia. Contoh yang dibacakan, yang ditulis oleh Sultan Ulama kita dah baca. Kita tengok contoh lain. Saya kata tadi formula. Formula ni sebenarnya diguna pakai dalam pelbagai ilmu. Antaranya ilmu hadis. Ya, nanti selepas ni nanti kita tengok contoh terkini ya. Kita tengok contoh-contoh ilmu dulu. Ilmu hadis. Hadis mutawatir adalah hadis qat'i. Apa maksud hadis mutawatir? Kalau kita belajar tentang ilmu hadis, hadis yang diriwayatkan oleh sekumpulan manusia yang tidak munasabah mereka itu berpakat untuk berdusta. Saya ulangi, hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh sekumpulan manusia, bukan seorang. Sekumpulan maknanya ramai itu pula dia bukan berdasarkan kepada bilangan 40 ke 20 ke tak ya, tetapi berdasarkan kepada bilangan yang tak munasabah mereka ni berpakat untuk berdusta kepada Rasulullah SAW. Maknanya pakat untuk reka hadis. Maka hadis itu adalah mutawatir. Ini tak ada khilaf ulama, ini hadis mutawatir sama lebih kurang darjatnya dengan Quran, wajib terima. Okey. Tapi hadis mutawatir macam ni berapa kawet je, tak banyak. Kebanyakan 95%, 99% hadis yang kita baca selama ni diriwayatkan oleh seorang, daripada Rasulullah SAW. Dia tak ada sekumpulan manusia daripada Rasulullah SAW, tak ada. Dia seorang. Banyak jalanlah, ini daripada sekumpulan ni, daripada fulan ni, tapi semua seorang. Yang ni pun seorang. Masih mudah kan. Siapa mengaji ilmu hadis dia faham kan ni. Jadi yang ni zaman Rasulullah SAW, zaman sahabat 100 tahun yang pertama tak ada pertikaian, hadis ni diterima. Tapi masuk 100 tahun yang kedua mula dah ada pertikaian. Bolehkah hadis ni dipakai sebab diriwayatkan seorangnya, bukan mutawatir? Perbincangan panjang lebar. Akhirnya ulama yang memutuskan, yang menyelesaikan masalah ini Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri menulis panjang lebar tentang perkara ini, yang hasilnya yang kita nak faham ini ialah hadis ahad, hadis yang diriwayatkan oleh seorang daripada seorang adalah wajib beramal dengannya. Saya nak cerita tentang puan, kalau hadis yang diriwayatkan seorang demi seorang ni tak diterima pakai, tak wajib beramal dengannya, nescaya kebanyakan ajaran Islam ni tak ada. Ya, kita nak dapat daripada siapa? Kecuali daripada para sahabat lah, dia meriwayatkan tu seorang-seorang. Kan? Berapa kawat ya hadis yang diriwayatkan secara ramai, tak banyak. Ya? Jadi kesimpulan yang sampai sekarang dari ramai ulama yang menyatakan bahawa
mengatakan bahawa hadis yang diriwayatkan seorang daripada seorang ni adalah wajib beramal dengannya, kecuali Khawarij yang lainlah yang tak setuju. Apa poin di sini ialah berdasarkan kepada ghalib, berdasarkan kepada kebiasaan.